Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Bukan sekadar bertunjangkan kemampanan ekonomi dan pembangunan fizikal, ekonomi madani turut merangkumi nilai manusiawi yang memenuhi pelbagai tuntutan keadilan. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, berbeza dengan dasar wawasan kemakmuran bersama 2030 yang diperkenal sebelum ini, tidak menekankan soal tata kelola dan permasalahan semasa negara. Ekonomi madani mengambil kira situasi semasa negara yang tidak boleh dipadankan dengan kerangka barat. Mengambil kira beberapa pandangan pakar-pakar internasional termasuk Bank Dunia. Jangan hanya menciplak dan kemudian menjadikan ini sebagai agenda negara seperti mana yang berlaku dalam wawasan kemakmuran bersama yang juga dipakai oleh kerajaan yang berhormat dulu. Itulah sebabnya mengapa kita buat anjakan. Anjakan ini saya katakan kena berteraskan nilai. Dalam wawasan kemakmuran bersama tidak ditekankan soal nilai. Tidak ditekan kuat tentang tata kelola. Tidak ditekan kuat tentang permasalahan tempatan, umpamanya apa yang berlaku di Malaysia. Kerana itu hanya kerangka universal, global. Ada baiknya tetapi kelemahannya kerana tidak memberikan penekanan tentang permasalahan semasa. Pelaksanaan ekonomi madani diperincikan menerusi dasar lain seperti kajian separuh penggal RM ke-12, Pelan Peralihan Tenaga Negara dan Pelan Induk Perindustrian Baharu. Ini pula ketegangan Palestin dan Israel. Lebih 400 orang terbunuh manakala 2,300 lagi cedera akibat serangan Zionis. Majlis Keselamatan PBB perlu menggesa semua pihak hentikan keganasan demi lindungi nyawa orang awam. Malaysia kekal berpendirian rakyat Palestin perlu dikembalikan hak mutlak daripada pendudukan haram Israel. Malaysia terbuka dan akan terus menyokong segala usaha konkret dan realistik untuk mencari jalan penyelesaian yang adil dan berkekalan terhadap konflik Palestin-Israel ini. Penyelesaian ini hendaklah berdasarkan peruntukan undang-undang, khususnya undang-undang antarabangsa dan resolusi Majlis Keselamatan PBB serta memenuhi teras-teras yang telah saya kemukakan tadi. Ia juga termasuk memberi sokongan terhadap keabsahan rakyat Palestin membentuk sebuah negara yang bebas dari pencerobohan Israel yang berterusan dalam meluaskan penempatan Yahudi di tebing barat. Pencerobohan Masjid Al-Aqsa antara bukti Israel bertindak menyerang sesuka hati tanpa mengira kesucian agama lain. Pertempuran terbaru ini menyebabkan lebih 100,000 penduduk hilang tempat tinggal dan berlindung di 64 buah sekolah di semenanjung Gaza. Masjid Negara, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin akan menganjurkan solat hajat dan bacaan doa kunut nazilah malam ini selepas solat Isyak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Mohammad Nahim Mokhtar berkata ia diadakan bagi mendoakan kesejahteraan saudara Islam di bumi Gaza, Palestin, susulan pergolakan yang berlaku di negara berkenaan. Beliau turut menyeru seluruh masjid dan surau melaksanakan solat hajat pada waktu yang sama. Datuk Dr. Mohammad Naim mendoakan agar umat Islam di bumi Gaza, Palestin dalam keadaan selamat dan sejahtera serta diberikan kesabaran yang tinggi berdepan dengan ujian ini. Kajian bagi melaksanakan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya perlu melalui 3 fasa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, ia mengambil kira kompleksiti dan cabaran dihadapi untuk memastikan ia dibuat secara terperinci dan holistik. 2 pasukan ditubuhkan iaitu pasukan petugas khas kajian komparatif dan pasukan petugas khas teknikal bagi memastikan pengasingan itu dapat dilaksana secara telus tanpa sebarang pengaruh politik. 5,873 tapak 5G siap dibangunkan setakat bulan lepas dengan perkhidmatan itu sudah mencapai 70.2% liputan di kawasan berpenduduk. Manakala bagi jumlah langganan, perkhidmatan 5G pula sebanyak 2.49 juta direkodkan. Sehingga 30 September 2023, sebanyak 5,873 tapak 5G telah siap dibangunkan, di mana perkhidmatan 5G kini telah mencapai 70.2% liputan di kawasan berpenduduk setakat 30 hari bulan September.
Bagi jumlah langganan perkhidmatan 5G pula, sebanyak 2.49 juta langganan telah direkodkan bersamaan dengan 7.4% kadar penembusan adoption rate. Sehingga kini, 6 syarikat pemberi perkhidmatan mudah alih telah menawarkan plan komersial 5G iaitu Celcom Digi, Maxis, U-Mobile, Telekom Malaysia, YTL Communications dan Udu. Pelaksanaan rangkaian 5G ketika ini sedang giat dijalankan Digital Nasional Berhad dengan sasaran untuk menyiapkan 7,509 tapak 5G di seluruh negara meliputi 80% liputan di kawasan berpenduduk. Kerajaan meneliti cadangan untuk meneruskan kembali program latihan khidmat negara PLKN. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan berkata modul baru akan ditambah baik dengan penerapan di kem-kem latihan ketenteraan. Manakala satu jawatankuasa khas juga ditubuhkan Kementerian Pertahanan dalam mengkaji pelaksanaannya dengan asas modul baru. Apakah kita akan mengambil template Singapura dan Korea? Tidak. Mereka ini bukan khidmat negara, mereka ini adalah kerahan tenaga. Jadi kita tak mau ikut Korea ataupun Singapura, tapi kita akan ada template kita sendiri, Datuk Ketua, untuk kita ubah sesuai. Dan kita akan gunakan kem tentera, ada 13 kem wataniah, seluruh negara tu betul. Ada satu kem Polapol pusat di pusat latihan polis Jalan Tembak yang boleh accommodate 4,000 orang untuk 1 tahun. Dan kami boleh melatih lebih kurang 20,000 orang. Datuk betul? 45 hari, 45 hari, 45 hari. Dan tenaga pelatih pun dah ada, tentera, jadi kurang kos Datuk betul. Beliau menjawab soalan yang dikemukakan Adun Ledang, Said Ibrahim Said Noh. 9 kawasan mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada paras tidak sihat dengan ceras merekodkan IPU 161 yang tertinggi setakat pukul 4 petang. Menurut laman sesawang Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar, 5 kawasan di Selangor merakamkan bacaan IPU melebihi 100 iaitu Banting 155, Kelang 152, Petaling Jaya 130, Johan Setia 151 serta Shah Alam mencatatkan IPU 152. Kawasan Bukit Rambai Melaka pula bacaan IPU 154, manakala Batu Pahat di Johor mencatatkan IPU 123. Sementara itu, 56 lagi kawasan merekodkan bacaan IPU sederhana 51 hingga 100, manakala 4 kawasan lain mempunyai bacaan IPU baik iaitu kurang daripada 50. Berita wilayah kita teruskan dengan laporan cuaca semasa seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Dr. Anis Nabilah Mohamad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat kepada tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan dari petir kini sedang berlaku di 1-2 tempat di kebanyakan kawasan di Semenanjung Malaysia termasuk di negeri Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, 1-2 tempat di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan Barat Johor. Dan keadaan cuaca di kebanyakan kawasan di Semenanjung ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak, hujan dari petir kini sedang berlaku di 1-2 tempat, melibatkan hampir keseluruhan bahagian di negeri Sarawak dan hampir keseluruhan bahagian di negeri Sabah. Dan keadaan cuaca ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke lewat petang nanti. Manakala bagi ramalan cuaca lewat malam nanti, di Semenanjung Malaysia, hujan dan petir dijangka boleh lebih tertumpu di bahagian pedalaman di negeri Perak, negeri Pahang dan negeri Selangor. Namun menjelang ke awal pagi nanti, garis badai dijangka boleh berlaku di kawasan perairan Selat Melaka dan masih berpotensi untuk memasuki kawasan daratan di negeri Perak, Selangor dan negeri Sembilan. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak, hujan dari petir diramalkan lebih tertumpu di bahagian pedalaman bagi kedua-dua negeri tersebut dan dijangka akan berterusan sehingga ke awal pagi nanti.
Baiklah, pada 10 Oktober nanti, MAP Malaysia akan mengadakan Forum Iklim Kebangsaan 2023. Orang ramai dijemput untuk menghadiri forum ini yang bertajuk Waspada El Nino Hadapi Monsun Timur Laut yang akan bermula pada pukul 10.30 pagi sehingga ke 1 tengah hari dan di aplikasi Zoom, Facebook Live MAP Malaysia, Android dan Astro Awani. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk hari ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, X dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Festival Shopee Live menagi hadiah hebat setiap hari. 10 Festival Shopee Live hantaran percuma. Jangan lepaskan 10 Festival Shopee Live. Beli sekarang. KPDN siasat dengan teliti dakwaan beras plastik di daerah Sandakan. Itu fokus negeri di bawah Bayu pada hari ini. Laporannya bersama Inisia Daules. Anne, silakan. Baik, sahih. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang menyiasat dakwaan penjualan beras plastik di Sandakan. Pemangku Menterinya Datuk Armizan Muhammad Ali berkata perkara itu kini diteliti KPDN Sandakan bersama bahagian kawal selia padi dan beras. Siasatan telah pun dibuka di bawah Seksyen 5 Akta Perihal Dagangan sementara premis terlibat telah dilawat. Kita akan pastikan dakwaan ini disiasat dengan teliti kerana ia melibatkan kepentingan rakyat. Juga isu kesihatan dan sebagainya. Namun pada peringkat ini kita perlu meneliti dakwaan itu, kesahihannya dan mendapatkan bukti-bukti berkaitan. Beliau berkata demikian berikutan tular di laman sosial pengguna mendakwa beras dibeli bercampur bahan plastik di sebuah pusat perniagaan di Sandakan. Dalam perkembangan lain, Datuk Armizan memaklumkan seramai 114 pegawai teknikal baharu dilantik di Sabah bagi memperkasa fungsi dan peranan pejabat daerah dalam pelaksanaan projek pembangunan persekutuan. Ia adalah lantikan kontrak bagi tempoh 3 tahun. Sebanyak 55 daripada pegawai tersebut akan ditempatkan di 38 pejabat daerah seluruh negeri. Pelantikan ini adalah sebagai komitmen untuk memperkasakan fungsi dan peranan pejabat-pejabat daerah di seluruh negara, khususnya untuk memperkukuhkan unit teknikal yang wujud di pejabat-pejabat daerah untuk membolehkan sistem penyampaian, delivery sistem kerajaan sehingga ke peringkat akar umbi itu di unit yang paling asas iaitu pejabat daerah itu dapat ditambah baik. Beliau ditemui media dalam Majlis Amanatan Penyerahan Surat Pelantikan Pegawai Lantikan secara kontrak Jurutera J41 dan Penolong Jurutera JA29 atau Penolong Juru Ukur Bahan JA29 Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU JPM di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC.
Ujar Dato' Armizan, Kerajaan Persekutuan memperuntukkan sebanyak 100.8 juta ringgit untuk meningkatkan perkhidmatan pejabat daerah seluruh negara bagi tempoh 3 tahun, termasuk 10.9 juta ringgit untuk Sabah. Program rintis ini bertujuan memberi peluang dan pengalaman kerja untuk para belia, seterusnya memastikan projek infrastruktur rakyat disiapkan dalam tempoh ditetapkan. Lembaga Pertubuhan Peladang LPP Sabah memperuntukkan RM1,459,000 bagi program pemerkasaan usahawan peladang Rise Up kepada 27 usahawan. Sementara sejumlah RM200,000 lagi diperuntukkan di bawah program Agro Perintis kepada 10 ahli pertubuhan peladang kawasan PPK tahun depan. Pengarah LPP Sabah Hadriani Ahmad berkata ia melibatkan peruntukan pembangunan di bawah rancangan Malaysia ke-12 melalui Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dengan jumlah keseluruhan RM10 juta. Program membabitkan projek ekonomi antaranya pengeluaran pertanian tanaman, ternakan, akuakultur dan kelulut, industri asas tani IAT, berasas makanan dan bukan makanan, perkhidmatan serta kejenteraan ladang. Kerajaan akan membantu dari segi 70%, manakala peserta atau pemohon yang diluluskan yang telah berjaya menyumbang 30%. Tetapi bantuan ini dia tidak dalam berbentuk wang tunai, ianya berbentuk dalam in-kind ataupun mata benda. Beliau berkata demikian selepas melawat 3 usahawan LPP di Kampung Kota Ayangan, Patikang Laut dan Pemalan di Keningau. Bantuan dana ini memberi kelegaan kepada usahawan tani. Ruang ini masih sempit, jadi saya berharap pihak LPP dapat membantu saya dalam program seterusnya untuk memperbesarkan lagi permis perniagaan saya ni. Buat masa ini untuk pemasaran tidak bermasalah, cuma pasarana inilah, terutamanya reban kambing begitu. Jadi itulah kita berharap sangat pihak kerajaan agar prihatin dengan penternak yang kecil inilah. Kami mau besarkan lagi tempat, tapi kami belum ada inisiatif atau wang untuk membesarkannya. Dan apabila ahli peladang datang, kami sangat gembira dan mereka datang sebab mereka ingin membantu. Pembiayaan yang disediakan adalah untuk menambah baik serta pembesaran projek kepada skala komersial, melahirkan usahawan berdaya saing dan berdaya maju serta meningkatkan pengeluaran makanan negara. Sejumlah 14 juta ringgit telah diperuntukkan kerajaan bagi tujuan pembangunan budaya di negeri ini. Ia meliputi 4.5 juta ringgit peruntukan kerajaan persekutuan melalui rancangan Malaysia ke-12 dan 9.5 juta ringgit lagi diperuntukkan kerajaan negeri kepada Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah LKNS. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Noor, Sabah menetapkan 7 keutamaan membangunkan bidang kebudayaan yang dimulakan sejak 2021 hingga 2030. Antaranya pendigitalan seni budaya atau e-culture, pelancongan budaya bersepadu, pemeliharaan budaya, pengukuhan hubungan etnik, penyelidikan dan dokumentasi budaya, pengembangan seni budaya dan pelindungan harta intelek. Ia sejajar inisiatif Sabah Maju Jaya melaksana pembangunan budaya pelbagai etnik. Demikian ucapan Ketua Menteri sempena Festival Kebudayaan Cina Peringkat Kebangsaan ke-38 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC yang disampaikan Timbalan Ketua Menteri II, Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Kun Salam. Dalam pada itu, Dato' Haji Ji berharap festival ini dapat menyebar kesedaran berkaitan warisan dan kebudayaan Tionghoa dalam kalangan generasi muda, sekaligus mengeratkan hubungan rakyat berbilang kaum serta mempromosikan budaya tempatan kepada pelancong luar. Kerajaan negeri menyambut baik dan menyokong usaha Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia turun padang menjejaki golongan asnaf. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Haji Muharram berkata antaranya melalui konvoi Maulidur Rasul bagi mengurangkan beban golongan berkenaan selari hasrat kerajaan mensejahterakan rakyat. Inisiatif di Laksana Usia memperlihat kejayaannya menyempurnakan tanggungjawab murni sebagai pertubuhan Islam. Kita yakin Usia akan menjana ekonomi untuk membantu golongan-golongan umat Islam kita di negeri Sabah.
dan juga program-program yang akan dilakukan di peringkat bahagian masing-masing. Datuk Ruslan di TV Media sempena konvoi Mauluidul Rasul dan sentuhan kasih usia dipapar. Sementara itu, Yang di-Pertua Usia, Datuk Sapawi Ahmad berkata, pihaknya akan terus merancang program menyejahterakan umat Islam selain membentuk generasi muda berkepimpinan. Pusat latihan dakwah yang kita gabung jalankan dengan menjadikan TVET, tetapi dia memberikan manfaat dan membantu usaha kerajaan melalui Sabah Maju Jaya dan Malaysia Madani membangun sumber manusia. Konvoi ini bermula di Sepitang dengan pengisian program sentuhan kasih golongan asnaf di Beaufort, Kuala Penyu, Membakut dan Papar. 6 calon juara mara ke pertandingan akhir bintang Sandakan FM 2023 berlangsung di Center Court Sejati Walk Sandakan pada 21 Oktober ini. Mereka terdiri Muhammad Azlam Saleh, Wences Junior, Ahmad Ashraf Naim, Abdul Latif, Kimberly Mira Terence, Siti Saniatul Nazura Rabial dan Azia Sherilda Palalin. Manakala 4 peserta lagi disenaraikan sebagai finalis senarai menunggu, masing-masing Muhammad Hanafi Basri, Muhammad Sazari Jukri, Mesrina Juhipa dan Rozana Sari. Penerbit Bintang Sandakan FM 2023 Rosdi Muhammad Yusof memberitahu pihaknya kini giat melaksana persiapan pertandingan itu meliputi semua aspek termasuk persembahan, penerbitan dan teknikal. Dalam pertandingan akhir nanti, calon juara akan mempertaruhkan sebuah lagu solo dan lagu duet diiringi kumpulan kugiran. Dan saya doakan agar semuanya diberikan kesihatan yang baik agar dipermudahkan ya untuk persiapan akhir kepada seluruh warga kerja RTM Sandakan dan juga peserta-peserta akhir Bintang Sandakan FM 2023. Bintang Sandakan FM merupakan acara 2 tahunan bagi menjungkil bakat nyanyian dalam kalangan pendengar Sandakan FM. Yang Amat Mulia Paduka Puteri Tunku Mariam Zahra almarhum Sultan Iskandar berkenan menyertai gotong royong kebersihan kawasan Kampung Balimbang, Pulau Bumbum Semporna. Program diilhamkan Tunku Mariam ini sempena program kesejahteraan masyarakat Semporna dan mendapat kerjasama syarikat Jetsin JS Sendirian Berhad, Pertubuhan Inspirasi Perisai Negeri Sabah dan 300 penduduk kampung. Program ini antara inisiatif mendidik masyarakat menjaga kebersihan persekitaran terutama kawasan pulau yang merupakan tarikan utama pelancongan. Kami buat kempen kebersihan untuk kesedaran kebersihan itu penting untuk kesihatan. Amat membanggakan sebab saya tengok tadi sukan pun meriah. Saya berterima kasih kepada penduduk Kampung Balimbang kerana bersama dengan acara saya. Kira-kira 15 tan sampah berjaya dikumpul dan setiap bakul sampah ditukar dengan 1 kilogram ayam atau daging. Sampah kemudian diserahkan kepada pihak Majlis Daerah Semporna untuk tindakan lanjut. Saya ada bawa daging sama ayam sebanyak 3 tan. Kirim dari KK ke Semporna dan packing dalam 1 kilo packaging supaya boleh diagihkan kepada semua yang terlibat dalam ini event. Dengan sampah yang sudah ada dapat, saya anggap memang capai. Dengan tengok Tunku, sangat happy juga. Itu memang satu event yang sukses lah. Memang banyak kita susah mau kawal sampah. Tapi pada hari ini sedikit sebanyak dengan kehadiran penduduk dengan sambutan yang ramai untuk bersama-sama mempersokongan untuk kebersihan kampung dan juga bersama anak-anak pelajar-pelajar untuk membersihkan di sekitar kawasan JT Balimbang dan juga kawasan sekolah. Ini satu inisiatif yang baik sebenarnya untuk masyarakat ini bagi menghargai kebersihan. Jadi di samping itu juga dalam masa yang sama dia boleh membantu masyarakat dari segi perbelanjaan harian. Jadi kita berharap agar inisiatif seperti ini dilaksanakan bagi memastikan daerah Semporna ini bersih daripada sampah. Dalam pada itu, Tunku Mariam turut berkenan menyerahkan sumbangan bakul makanan kepada 50 asnaf dan makanan segera kepada 300 kanak-kanak. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Berita seterusnya kembali bersama Sahi. Silakan, Sahi. Baik, Anne, terima kasih. Festival Shopee Live menagi hadiah hebat.
lepaskan 10-10 Festival Shopee Live. Beli sekarang. Seterusnya kita ikuti perkembangan dari Labuan. Haji Jaik sedia melaporkan. Haji Jaik, teruskan. Terima kasih, Sahih. Mendukung globalisasi ekonomi, usaha menangani kos sara hidup serta memastikan rakyat memiliki hidup berkualiti dijangka menjadi asas pembentangan Belanjawan 2024 Jumaat ini. Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Kewangan UMS Kampus Antarabangsa Labuan, Profesor Madya Dr. Lee Hock An berkata, insentif cukai peribadi individu dan perusahaan kecil dan sederhana PKS perlu diambil kira selain bantuan kewangan kepada golongan sasar. Bantuan kewangan bukan setakat akan diteruskan tetapi mungkin akan dipertingkatkan untuk membantu B40 dan juga jangan lupa yang M40. Saya juga berpendapat bahawa besar kemungkinan gaji pejabat awam mungkin akan dipertimbangkan untuk dinaikkan supaya mereka pun akan terjagalah untuk mendapatkan gaji yang selesa untuk menjamin kehidupan yang berkualiti untuk mengatasi keadaan kos sara hidup yang semakin tinggi. Menyentuh kedudukan Labuan dalam Belanjawan 2024, keperluan asas sumber makanan serta krisis bekalan air ke pulau ini perlu diberi perhatian berikutan kesan langsung kepada pertumbuhan dan minat pelabur ke Labuan. Kerja-kerja pengorekan muara sungai melibatkan 5 muara yang dikenal pasti di sekitar Labuan tidak memberi kesan kepada hakisan pantai. 5 kawasan muara berkenaan tidak termasuk sebagai kawasan pantai yang terhakis berdasarkan kajian National Coastal Erosion Study 2015 NCES. Menurut Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Labuan, Juniadi Awang Tuah, pengorekan dilakukan secara berkala bagi mengurangkan risiko banjir ketika musim tengkujuh monsun timur laut yang dijangka membadai November ini hingga Mac. Jadi oleh sebab itu JPS Labuan mengambil langkah di mana kita berbincang dengan pihak PTG dan juga pihak JKR, di mana pihak JKR memerlukan pasir untuk projek kerajaan pembinaan pengkalan TUDM. Dari segi kuantiti yang pengorekan tu memang tidak banyak kalau dibandingkan keperluan JKR, tapi sedikit sebanyak menyumbang dari segi kemajuan projek TUDM tersebut. Mesyuarat bersama kontraktor juga telah diadakan April lalu bagi menyelaras lokasi, kuantiti pasir dan juga urusan permohonan permit. Ini sekaligus menjawab aduan orang awam mengenai kerja-kerja pengorekan itu menyebabkan hakisan di Kampung Pohon Batu. Sementara itu, pemindahan pasir yang dibuat oleh kontraktor telah mendapat kelulusan berdasarkan kuantiti yang telah ditetapkan pihak JPS. Pengarah Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Labuan, Abdul Basit Abdul Latif menjelaskan kelulusan diberi hasil persetujuan kontraktor terlibat untuk laksana kerja-kerja tanpa sebarang bayaran. Dan pada masa yang sama dia akan mohon permit daripada PTG dengan kadar yang ditetapkan berdasarkan kuantiti tadi, dan sebagai balasan kepada kerja-kerja pengerukan atau pengorekan tadi dia boleh menjual kepada pihak JKR ataupun kontraktor yang telah dilantik oleh JKR. Mengalih atau memindah pasir dan tanah dari lokasi ke lot berlainan perlu mendapatkan kelulusan dan permit serta membayar fee permit kepada Pengarah Pejabat Tanah dan Galian. 30 pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan Labuan menyertai program Sinergi Labuan FM Koreksi Diri Pemantapan Madani Anjuran Labuan FM. Matlamatnya memberi pendedahan implikasi penggunaan dadah. Program juga bagi memupuk minda dan kerohanian, membaiki kesilapan diri serta membentuk generasi bebas dadah. Pada kali ini kita bekerjasama dengan SMK Labuan, iaitu dari segi pelibatan pelajar dan juga pusat koreksional dan juga AADK. Program ini khususnya memberi pendedahan tentang kesedaran bahaya dadah. Kita nak dari generasi muda ni meningkatkan pengetahuan dan kesedaran supaya mereka tidak terjebak. Saya telah melihat beberapa aktiviti yang telah dijalankan bersama dengan pelajar-pelajar dan saya dapati dia banyak memberi manfaat kepada murid kita, dan saya sangat berharap agar program seperti ini akan dilaksanakan terus pada masa-masa akan datang demi kebaikan murid di Labuan khususnya.
Program diisi dengan ceramah, kuis serta pertandingan video pendek. Sekian perkembangan dari Labuan. Salam Malaysia Madani. Kembali bersama Sahi untuk laporan berikutnya. Terima kasih, Harji. Tumpuan dari Bumi Kenyalang petang ini mengenai peranan tegas, beri kesedaran dan asah bakat dalam bidang teknologi digital dan pendidikan STEM. Vanessa Mering akan perincikan. Vi, silakan. Ya, terima kasih Sahi. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas mempunyai tanggungjawab yang amat besar dalam membangkitkan kesedaran dan membangunkan bakat anak-anak muda di Sarawak, terutamanya bakat dalam bidang teknologi digital dan pendidikan STEM agar dapat mencapai visi dan misi menjadikan Sarawak sebagai sebuah wilayah yang termaju di Malaysia pada tahun 2030. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Snodan Lawan, memberitahu sejak ditubuhkan 28 Februari 2012, Tegas banyak membantu dalam membangunkan ekonomi dan kemakmuran anak Sarawak melalui satu perubahan pemikiran untuk menggalakkan golongan pelajar dan belia terlibat dalam pendidikan TVET sekaligus digital ekonomi. Beliau yang juga bendahari Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas memaklumkan inisiatif seperti Scat Fair merupakan salah satu pendekatan Tegas, khususnya mendekati penduduk di luar bandar dengan memberi kesedaran bukan sahaja kepada pelajar, malah ibu bapa dan penduduk setempat tentang peluang di dalam bidang TVET melalui program seperti Jerayawara Pro DR, Seminar Wanita Tegas dan program komuniti. Sarawak sekarang menuju ke arah digital ekonomi. Sebab itu yang amat berhormat, Premier kita fokuskan kepada digital ekonomi di mana Tegas memainkan peranan yang penting juga di dalam sistem ekosistem digital ini. Beliau berucap pada Majlis Penyampaian Hadiah Sarawak Career and Training Fair 2023 Miri di Majlis Bandaraya Miri. Beliau menyeru khususnya Tegas bersama-sama Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat maupun agensi lain yang mengadakan program berimpak positif ini untuk terus bekerjasama dalam usaha kemakmuran diri di masa yang akan datang. Kerajaan Persekutuan perlu menumpukan isu kenaikan harga barang serta menangani kos sara hidup dalam Belanjawan 2024 yang akan dibentangkan pada Jumaat ini. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, kerajaan harus menangani isu kenaikan harga barang terutamanya barangan asas yang melambung tinggi sehingga membebankan rakyat. Menurut Datuk Dr. Abdul Rahman, isu utama seperti kenaikan harga beras import dan barangan lain perlu dipandang serius oleh kerajaan bagi mengelak kenaikan tanpa kawalan. Justru, beliau berharap Belanjawan 2024, isu ini menjadi keutamaan. Beliau menyatakan demikian pada Majlis Apresiasi Makan Malam Pertubuhan Sukarelawan Kebajikan Limbang di Dewan Kampung Bunga Raya, Limbang. Beliau memuji peranan Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Limbang yang cakna menjaga kebajikan mangsa terjejas sama ada akibat bencana banjir atau kebakaran pada masa sama melaksanakan tugas dengan cekap. Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Abdul Rahman memberitahu pihaknya sedang menunggu kelulusan bagi pembinaan sebuah poliklinik baharu yang akan dibina di Bandar Baharu Limbang. Dedahnya, pembinaan itu kelak dijangka mengurangkan kesesakan di Jabatan Pesakit Luar. Pada masa sama, katanya, pembinaan bangunan Hospital Pakar juga menunggu kelulusan. Ia akan menempatkan lebih ramai pakar perubatan dengan alat kelengkapan perubatan yang rapi. Ketika ini, Hospital Limbang diiktiraf sebagai Hospital Pakar Minor. Sebanyak 106 geran projek kecil luar bandar MRP melibatkan peruntukan sebanyak 1.3 juta ringgit bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Opar telah diserahkan kepada para penerima. Adun Opar Billy Sujang berkata, penyaluran geran MRP itu menunjukkan kerajaan negeri prihatin dengan permohonan daripada rakyat.
Menurutnya, melalui penyaluran Grant MRP berkenaan, ia dapat digunakan bagi pembangunan sosial kampung, persatuan, kelab dan rumah ibadat. Bagi pembangunan infrastruktur, sebanyak 150 juta ringgit diluluskan bagi projek-projek pembangunan di bawah Greater Kuching Coordinated Development Agency GKCDA yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan Grant MRP itu di Dewan Masyarakat Lundu baru-baru ini. Sementara itu, Billy memberitahu pembangunan kemudahan dan infrastruktur asas diberi tumpuan menerusi peruntukan GKCDA. Projek utama di Dun Opa juga akan dimulakan pada 2024 ialah pembangunan Opa New Township dan pembinaan Jalan Kendai serta Jalan Sedaing Pasir Hilir. Dua lelaki maut dalam kemalangan Kendiri melibatkan sebuah lori simen di persimpangan bertingkat Sri Aman menghala ke Betong pagi tadi. Laporan Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak memaklumkan mangsa dikenal pasti sebagai Darwin Dingin, 42 tahun dan Belon Anak Sungkong, 46 tahun. Pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 9.14 pagi. Lori berkenaan dilaporkan terbabas sebelum melanggar penghadang tepi jalan raya dan menyebabkan kedua-dua mangsa tersepit. Seramai 7 anggota dengan sebuah jentera dan kenderaan pasukan Perkhidmatan Penyelamatan Perawatan Kecemasan dari Balai Bomba dan Penyelamat Sri Aman digegaskan ke lokasi kejadian. Pasukan bomba menggunakan rescue tool untuk mengeluarkan kedua-dua mangsa yang tersepit dan disahkan telah meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan. Mayat kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sementara itu, seorang warga Mas lelaki berusia 71 tahun maut selepas kenderaan dipandunya terlibat kemalangan dengan sebuah lagi kereta di simpang Klasen Jalan Sri Aman Betong awal pagi tadi. Panggilan kecemasan diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia pada pukul 6.58 pagi sebelum menggerakkan 7 anggota bersama jentera Fire Rescue Tenda dan unit bantuan perkhidmatan kecemasan dari Balai Bomba dan Penyelamat Sri Aman ke lokasi kejadian. Menerusi laporan Komander Operasi, Pegawai Bomba Kanan 2 KUP Ami Banseng, mangsa Jeffrey Dujin Bansing berjaya dikeluarkan menggunakan peralatan menyelamat. Namun, cedera di belakang kepala dan disahkan meninggal dunia oleh Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan. Mayat diserah kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Manakala penumpangnya, warga emas lelaki berusia 72 tahun serta pemandu sebuah lagi kereta, lelaki berusia 32 tahun cedera dan telah dibawa ke hospital sebelum ketibaan pihak bomba. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi untuk berita seterusnya. Silakan. Baik, Bi, terima kasih. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mencemaduli menyempurnakan majlis penutup dan pengurniaan hadiah acara Royal Pahang Billfish International Challenge RPBIC 2023. Berangkat sama ke majlis itu Tengku Panglima Raja Colonel Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah Al-Sultan Abdullah. Seramai 13 pasukan melibatkan 49 peserta termasuklah 8 peserta dari Jepun dan 3 peserta Singapura menyertai pertandingan selama 3 hari yang bermula pada 6 Oktober lepas. 3 kumpulan dari Malaysia mengungguli kedudukan teratas pada kejohanan kali ini dengan menampilkan tim Zoga selaku juara diikuti Limax Pro Team dan LXF Roh di kedudukan kedua dan ketiga. Manakala tempat keempat menjadi milik pasukan dari Jepun iaitu Muta Pesca Semi dan menduduki tempat kelima adalah Kohaku X Trident yang dianggotai peserta Singapura dan Malaysia. Seorang anggota polis berpangkat konstebel direman sehingga Jumaat bagi membantu siasatan kes rasuah. Permohonan reman dibacakan di hadapan Magistrate Nik Muhammad Tarmizi Nik Muhammad Sukri di Mahkamah Kuala Terengganu. Anggota polis berusia 30-an itu ditahan SPRM terhadap dakwaan meminta dan menerima wang suapan RM2,000 daripada 2 lelaki yang disyaki terlibat penggunaan bahan terlarang. Serbuan polis pada September lalu di sebuah rumah di daerah Kuala Terengganu membawa kepada penahanan 2 lelaki tersebut. Ekoran itu, kedua-dua lelaki terbabit dibawa oleh suspek bagi ujian air kencing. Suspek kemudian meminta dan menerima wang daripada kedua-dua lelaki tersebut bagi tujuan tidak dikenakan tindakan penahanan. Kes disiasat di bawah Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009.
Sebuah bot nelayan tempatan ditahan Maritim Malaysia Negeri Pahang pada kedudukan 21.2 batu nautika dari Tenggara Kuala Kuantan. Penahanan dilakukan kerana menggajikan pekerja asing tanpa kebenaran. Pengarah Maritim Negeri Laksamana Pertama Maritim Kamal Arifin Jusoh berkata, bot nelayan itu sedang bersauh dalam keadaan mencurigakan. Hasil pemeriksaan terdapat 6 kru termasuk tekong warga Vietnam berusia 29 hingga 53 tahun berada di atas bot tersebut. 2 kru tidak mempunyai permit kerja yang sah, manakala 4 kru lagi termasuk tekong memiliki permit meragukan. Kesemua mereka ditahan dan dibawa ke jeti. Kes disiasat mengikut Akta Perikanan 1985 dan Akta Imigresen 1959 Palang 63. Pasukan Tindakan Bencana Universiti Malaysia Terengganu UMT siap sedia menghadapi musim tengkujuh di Pantai Timur. Pasukan yang terdiri daripada pelajar dan warga universiti itu akan memberi tumpuan membantu penduduk terjejas banjir. Naib Chancellor UMT, Profesor Dato' Dr. Mazlan Abdul Ghaffar berkata, projek tebatan banjir dan sistem pencegahan hakisan pantai UMT yang sedang dalam proses pelaksanaan diharap dapat mengelakkan banjir berulang di kawasan sekitar. Saya nak maklumkan juga bahawa projek tempatan banjir sedang berlaku di UMT ini hasil daripada musibah yang berlaku pada yang teruk 2014 yang lepas. Jadi setelah semenjak 2014 tersebut, kita memohon bantuan daripada Kerajaan Perseroan untuk tidak berulang lagi peristiwa musibah banjir 2014, dan alhamdulillah lah pada tahun ini peruntukan tersebut telah dapat pun dah lama, cuma kita daripada segi execution projek itu sedang berlaku sekarang, dan kita berharap dengan adanya projek tempatan banjir ini dia akan menyelamatkan harta benda universiti dan of course pelajarnya sekali lah. Beliau ditemui RTM selepas menyaksikan majlis menandatangani surat niat antara Perpustakaan Sultanah Nur Zahirah UMT dengan Perpustakaan Al-Watiku Bilal Universiti Sultan Zainal Abidin di UMT. Suruhanjaya Koperasi Malaysia Negeri Kelantan sasar lebih banyak koperasi sekolah yang berpotensi mencapai pendapatan lebih RM1 juta dalam tempoh 2 hingga 3 tahun. Koperasi sekolah juga digesa mempelbagaikan aktiviti perniagaan dan bukan hanya terhad pada menjual alat tulis dan makanan sahaja. Pengarahnya Zainuddin Muhammad berkata 2 buah koperasi sekolah dikenal pasti mencapai perolehan pendapatan lebih RM1 juta tahun lepas, iaitu Sekolah Menengah Kota dan Sekolah Vokasional Tanah Merah. Koperasi sekolah juga layak mengguna inisiatif yang kita sediakan seperti dari segi pembiayaan, bantuan, pembangunan produk dan sebagainya. Sebenarnya kita tidak mensasarkan, tiada sasaran khusus untuk koperasi sekolah, tapi kita percaya dalam masa 2-3 tahun banyak koperasi sekolah dapat bangkit ataupun koperasi sekolah dapat akses kepada program-program yang kita perkenalkan. Beliau ditemui semasa konvensyen Young Entrepreneurs Strive for Success peringkat negeri di Tunjung, Kota Baru. ...66 unit bubu naga dirampas Maritim Malaysia Negeri Perak di kedudukan 2.9 batu nautika barat laut Tanjung Piandang petang semalam. Rampasan dilakukan selepas pasukan Peronda Maritim mengesan beberapa objek terapung yang mencurigakan di lokasi tersebut. Pengarah Zon Maritim Kuala Kurau, Komander Maritim Muhammad Najahan Azman Hamid menyatakan pemeriksaan lanjut ke atas objek terapung itu menemukan 66 unit bubu naga bernilai lebih RM4,000. Kesemua bubu naga itu kemudian dibawa ke jeti Zon Maritim Kuala Kurau untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 11-3-C Akta Perikanan 1985. Kelulusan berkaitan cadangan bina lapangan terbang antarabangsa Seri Iskandar tertakluk pada keputusan Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Keuangan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad berkata ia memerlukan perhatian dan pertimbangan yang baik demi masa depan lanskap penerbangan negara. Projek tersebut berupaya memenuhi keperluan bagi merancakkan lagi pembangunan Bandar Perindustrian Maritim Lumut (LUMIK) dari aspek terminal kargo. Macam sebutlah, tanah kita ada, cuma proposal itu tertakluk kepada persetujuan MOT dan juga MOF.
Kalau mereka setuju, dapatlah kami. Kalau tak setuju, tak upayalah. Tapi kita harap mereka setujulah untuk jangka masa panjang. Kertas cadangan itu telah pun dibincangkan dengan pihak kementerian berkaitan dalam siri perjumpaan sebelum ini. Lebih 6 juta ringgit berjaya dikumpul di bawah skim dana wakaf tunai Majlis Agama Islam Negeri Kedah MAIK setakat bulan ini. Daripada jumlah itu, 4.5 juta ringgit digunakan bagi melaksanakan projek pembinaan Masjid Fatul Masjid Karya Hujung Ketun Lincan di daerah Padang Terap yang dijangka siap dibina pada April 2024. Ia merupakan ikon pertama hasil kutipan wakaf tunai MAIK. Setiausaha MAIK Dato' Dr. Abdul Ghani alias Zulkifli Zainuddin berkata skim dana wakaf tunai MAIK mula diperkenalkan pada 1 Oktober 2014 di bawah pengurusan Unit Tabung Amanah Baitul Mal Kedah TABK. Skim dana wakaf tunai dilaksanakan bagi mengumpul dana daripada umat Islam yang kemudiannya dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan ummah sama ada dari sudut ekonomi, pendidikan, sosial dan sebagainya. Mereka yang berminat bolehlah membuat potongan gaji berwakaf pada tiap-tiap bulan daripada gaji mereka. Jadi harta-harta ataupun wakaf yang dikumpul ini akan digunakanlah untuk pembangunan dalam bentuk pendidikan, sosial, ekonomi dan sebagainya yang melandaskan berteraskan Islam lah. Jadi harta-harta wakaf ini kita tak boleh nak guna sewenang-wenangnya. Agenda sifar kemiskinan negara perlu disasarkan sebagai indeks prestasi utama kerajaan yang perlu direncana secara sistematik menerusi Belanjawan 2024. Menambah baik keperluan asas menuju transformasi pertanian moden antara usaha yang berupaya mengubah nasib golongan B40 dan M40 jika diberi nafas baru dengan peruntukan lebih spesifik. Laporannya bersama wartawan Nur Maisara Ahmad Fauzi. Hartanah Universiti Teknologi Malaysia UTM Profesor Madya Dr. Muhammad Najib Razali berkata, belanjawan kali ini perlu meneliti aspek paling asas seperti jalan raya dan utiliti. Perlu dilihat aspek tanggungan keluarga B40 dan M40 yang berdepan cabaran ekonomi. Justru, pemberian subsidi lebih bersasar terutama barang makanan perlu diutamakan agar perbelanjaan keluarga tidak melebihi pendapatan bulanan. Jadi di situ, bila perkara basic macam ni, asas macam ni kita dapat tackle, dapat kita perbaiki, jadi aspek inklusif tu dapat kita mungkin dapat dilaksanakan tidak hanya pada bajet ataupun belanjawan 2024, belanjawan yang akan datang 2025-26 itu juga perlu diinklusif kerana setiap kali belanjawan ianya memang tidak boleh dicapai dalam masa setahun, ianya perlu jangka panjang. Penglibatan golongan pertengahan dalam pertanian moden boleh dilihat langkah proaktif kerana penghasilan maksimum pertanian dapat mengurangkan kebergantungan terhadap barang import. Ia sekaligus dapat mengawal kenaikan kos sara hidup yang memanfaatkan semua. Perlu dititik beratkan dan perlu diberi peruntukan yang tinggi ialah pendidikan. Pendidikan itu tidak hanya pendidikan tinggi. Jadi pendidikan itu termasuk TVET. Contoh kursus-kursus untuk pertanian, ya, vocational, teknikal, macam mana nak memastikan bahawa teknologi dapat mempertingkatkan pengeluaran pertanian contohnya. Latihan-latihan ini kepada penduduk atau masyarakat di desa contoh untuk meningkatkan pendapatan. Tidak salah pada saya seorang anak petani untuk terus dia juga menjadi petani, tetapi petani yang berpengetahuan, yang tahu macam mana nak meningkatkan pengeluaran, produktiviti contohnya. Peniaga dan pengguna turut mengharapkan harga barangan terkawal dan bersedia ke sistem pertanian terkini. Okey, kita sebagai pengguna kita just nak harga yang stabil lah. Harga yang stabil, lepas tu dan harapkan kerajaan boleh bagi lebih subsidi kepada pengguna-pengguna kita lah. So kita perlukan harga yang mampu milik lah untuk rakyat-rakyat bawah, especially golongan B40 lah. So itu harapan saya sebagai pengguna lah kan.
pengelolaan efisien daripada kerajaan diperlukan bagi memastikan golongan B40 dan M40 dapat menikmati pelbagai peluang ekonomi ditawarkan sekaligus membawa mereka keluar daripada kemiskinan. Maisara Fauzi, RTM. Semua adun diingatkan tidak mengamalkan politik dendam yang akhirnya menyimpang daripada matlamat untuk memajukan negeri. Titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhris, Tuanku Munawir, mandat yang diberikan merupakan amanah dan yang penuh dengan tanggungjawab dan fokus perlu diberikan kepada agenda membangunkan negeri dan mensejahterakan rakyat. Oleh itu, kewajipan yang diberikan perlu dilaksanakan dengan penuh integriti dan accountability serta mengutamakan kepentingan negeri tanpa ada agenda kepentingan mana-mana parti politik ataupun peribadi. Perancangan dan pelaksanaan dasar perlu disegerakan agar rakyat negeri ini terus terbela kehidupannya dalam suasana masyarakat yang harmoni dan selamat. Tuanku Mukhris bertitah pada perasmian penggal pertama Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan ke-15 di Seremban. Seorang remaja OKU dihadapkan di Mahkamah Muar atas tuduhan merogol dan 2 tuduhan ambang seksual terhadap seorang remaja perempuan berusia 13 tahun bulan lalu. Tertuduh Muhammad Zulfadli Ahmad, 19 tahun, mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Abu Bakar Manat. Mengikut pertuduhan pertama, dia didakwa merogol mangsa di belakang sebuah rumah di Lorong Haji Omar, Kampung Parit Sakai, Jalan Temenggung Ahmad Muar pada pukul 1 pagi awal September lalu. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa melakukan ambang seksual fizikal terhadap mangsa di sebuah rumah di Kampung Parit Punggur, Jalan Temenggung Ahmad, Parit Jawa pukul 10 malam September lalu. Manakala bagi pertuduhan ketiga, dia didakwa melakukan ambang seksual fizikal di tempat yang sama pada pukul 11.15 malam 29 September lalu. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Daniel Munir manakala tertuduh tidak diwakili peguam bela. Kes disebut semula pada 16 November depan. Subsidi bersasar dan dasar gaji progresif perlu diberi fokus dalam Belanjawan 2024. Selain menambah baik kos sara hidup rakyat, inflasi dan mata wang negara, ia antara struktur penting bagi memacu negara berkemahiran dan berpendapatan tinggi. Dilalah Kadir melaporkan. Subsidi bersasar dilihat strategi lebih adil dan menjamin bantuan sampai kepada golongan sasaran. Subsidi pukal tadi, duit mungkin 80 bilion tu mungkin kalau boleh kita dapatkan penjimatan separuh 40 bilion contohnya, boleh kita gunakan untuk tujuan lain, contohnya pembangunan ataupun untuk bantuan pada masyarakat, ya. Jadi boleh kita gunakan kepada perkara-perkara yang berbeza. Bagaimanapun pelaksanaannya memerlukan pemantauan teliti agar tidak berlaku ketirisan dan mencetus masalah lain. Pungutan suara apa yang diperlukan dan kita harus memastikan bahawa golongan M40 ini tidak dianaktirikan. Golongan M40 ini boleh diberi pengecualian cukai. Maksudnya walaupun dia tidak menerima insentif mahupun subsidi, tetapi cukai pendapatan yang dikurangkan akan menyebabkan mereka mempunyai pendapatan sedikit lebih pendapatan boleh guna. Sementara itu, asas pelaksanaan gaji progresif pula dilihat dapat meningkatkan pembangunan modal insan, membaiki kualiti hidup dan lonjak hasil negara. Kuasa beli isi rumah dapat diseimbangkan dengan penawaran dan permintaan dalam negara sekaligus menambah baik inflasi. Jadi jika tidak dilakukan gaji progresif ni, memang yang kita target untuk mencapai negara maju itu memang tidak akan capai. Ya? Jadi sebab itulah kita ingin maju pada masa yang sama, gaji juga harus selaras dengan kemajuan dan harus selaras dengan produktiviti. Dasar gaji progresif seharusnya dilaksana di semua peringkat. Panduan yang tepat kepada syarikat penting demi memastikan pelaksanaannya konsisten. Syarikat yang masih mengalami kekangan boleh menerima bantuan kerajaan. Tidak harus diberi pengecualian, tapi kita memberi bantuan dari sudut lain. Maksudnya, kita juga mempunyai institusi-institusi seperti kewangan sosial
kita juga mempunyai bantuan-bantuan kewangan sosial seperti zakat, wakaf dan sedekah. Jadi syarikat-syarikat yang sebenarnya secara tulen menghadapi masalah harus dibantu untuk mengaplikasikan gaji progresif ini. Prestasi syarikat yang baik bakal meningkatkan pengeluaran dan memacu ekonomi lebih baik, seterusnya mengukuhkan nilai ringgit. Malah Malaysia perlu bergerak seiring negara maju dunia agar tidak ketinggalan. Lila Kadir, RTM. FGV Holdings berhad memulakan penanaman beras wangi di barat Laut Selangor dan seberang Perak di bawah program Smart Sawah Berskala Besar Smart SBB. Dikelolakan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, program melibatkan 400 pesawah meliputi kawasan tanaman sehingga 700 hektar. Harga yang kita tawarkan memang kompetitif sebab harganya adalah sebab harga beras wangi dan sekarang ini memang jadi isu adalah beras tempatan kan. Jadi ini adalah satu komitmen kita untuk memastikan beras tempatan, beras wangi juga dihasilkan oleh petani tabanan, bukan saja beras putih biasa. Kerjasama FGV dan pesawah dijangka bakal meningkatkan hasil hampir 2 kali ganda daripada 3.5 tan 1 hektar kepada 6 hingga 7 tan. Perolehan 5 kapal tempur pesisir LCS kepada TLDM hanya akan selesai pada tahun 2029. Tarikh itu selepas tempoh masa pembinaan LCS dilanjutkan kepada 83 bulan berbanding kontrak asal iaitu pada tahun 2022. MINDEF perlu memastikan pelaksanaan pelan mobilisasi mengikut syarat yang telah ditetapkan dengan kapal pertama LCS disiapkan pada Mei 2024 dan diserahkan kepada TLDM pada Ogos 2026. 2. MINDEF perlu memastikan kontraktor pembinaan menyiapkan detail design sepenuhnya termasuk mendapat kelulusan daripada Naval Group sebelum Ogos 2024 seperti yang terkandung dalam SA 6. 3. Kerajaan hendaklah memastikan pengambil alihan BNS oleh Ocean Sunshine Berhad mencapai matlamat asal pelaksanaannya. Sementara itu, projek pembinaan LCS pertama dijangka siap pada Oktober 2026. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, ketika ini semua kelengkapan utama sudah siap dipasang. Selepas siap pembinaan, kapal ini sekarang di dry dock di atas daratan. Siap pembinaan kita terpaksa bawa ke dalam kita punya harbor. Itu dalam air. Bina kapal, takut kapal tenggelam kan? Nak test juga. Dia sama ada dia akan mengapung. Yang penting adalah dia punya level. Mesti 90% degree. Tak boleh 0.01% lari sengit pun tak boleh. Lepas harbor test, dia punya leveling semua everything. Kita kena pergi open sea test. Open sea test ni maneuvering. Dia punya speed berapa, kita ram sampai berapa maksimum speed dia. Dan dia kata nak buat combatant, nak tembak, dia punya misal. Itu semua kena perlu diuji, pandu. Barulah pihak Navy ataupun tim penilai kita puas hati dan oleh kita terima. Navy puas hati bahawa kapal ini boleh diterima, diguna oleh Navy dan oleh kita akan menerima penyerahan kapal tersebut daripada pihak kontraktor. Aktiviti fizikal pembinaan LCS telah dimulakan pada minggu lalu setelah ia terhenti kira-kira 4 tahun. Berita wilayah berakhir di sini. Saya Sahih Samsudin, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.